Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 23/2/2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-24. Ayat yang akan kita baca bermula ayat 36. Ayat 36 sehingga ayat 41. 36, 41. Dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah sebagai penjaga, pengawal, pelindung kepada orang yang bertakwa. Orang kafir cuba nak menakutkan kita dengan benda-benda yang lain, kita kata cukuplah Allah yang jaga kita. Benda-benda yang kamu takutkan itu semuanya makhluk Allah. Kemudian Allah juga cerita kepada kita tentang kuasa memberi hidayah, petunjuk ataupun menyekat pintu-pintu hidayah itu adalah kuasa Allah. Maka kita yang memahami masalah ini sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selamat, sentiasa mendapat hidayah, bimbingan daripada Allah, dan jauh sekali daripada terperangkap dengan golongan yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari landasan yang benar. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ini juga menolak kepahaman kafir yang mengakui Allah yang menciptakan langit dengan bumi tapi mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda-benda lain. Akhirnya Allah Ta'ala beri amaran kepada kita bahawa siapa yang buat kebaikan dia akan terima balasannya, dan yang buat keburukan pun dia akan terima kebalasannya. Al-Quran ini menjadi kitab hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang beriman dan orang yang mendapat hidayah Allah di dunia, mendapat syurga Allah, keredaan Allah Ta'ala di dunia nanti, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca 1, 2, 3 ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1010, 10:10, ayat 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Balik semula kepada ayat 36. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertakwa? Para pelajar sekalian, tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ini. Lamma daraballahu azza wa jalla mathala lil musyrikin wal mu'minin. Dalam ayat yang lepas Allah buat bandingan masal orang musyrikin dengan orang mukmin. Seorang hamba yang dimiliki oleh banyak toke. Toke banyak ramai. Pening kepala, kebingungan, tak tahu nak buat apa. Dengan seorang hamba yang hanya satu tuan saja. Lebih tenang, lebih aman. Kana zalikal masal. Jadi bandingan yang tersebut menyebabkan puak-puak kafir kata ini satu provokasi. Menghina kami, tak menghormati Tuhan kita lah, macam-macam dia punya kata-kata. Dan mereka pula cuba nak menakut-nakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba nak menakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini Allah jawab, alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdah. Cukuplah Allah Ta'ala yang jaga hamba dia, yang beriman daripada perkara-perkara yang tidak baik dan perkara-perkara yang dibimbangi, yang menakutkan mereka. Dalam sejarah Nabi sallallahu di Madinah, saya ada nukil dalam buku Madinah ni, tuan-tuan tengok. Waktu Nabi SAW duduk di Madinah, salah satu daripada tiang dalam Raudah, dalam buku kita ni kita letak carta Raudah tu. Salah satu daripada tiang Raudah nama dia Ustuanatul Haris, tiang pengawal. Dari peringkat awal, sahabat-sahabat ni duduk situ. Tiang tu sebelah rumah Nabi. Takut Nabi diapa-apakan, dikhianati oleh puak-puak ni lah, puak-puak munafikin, puak-puak Yahudi, takut. Jadi pengawal. Akhirnya Allah Ta'ala turun ayat Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah jagamu ya Muhammad SAW daripada gangguan manusia. Nabi SAW buka tingkap, Nabi kata, sahabat-sahabat, nak iktikaf di masjid boleh, nak balik tidur balik. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala jaga kamu daripada gangguan manusia. Alhamdulillah, selesailah masalah. Jadi ayat ini, alaisallahu bikafin abdah. Cukuplah Allah Ta'ala yang mengawal. Allah Ta'ala jaga kita. Habis kalau Allah Ta'ala jaga, tengok ni, timbul lagi persoalan-soalan yang, ialah manusia ni dia akan berfikir, kenapa Nabi sampai patah gigi dalam peperangan Uhud, berdarah muka yang mulia berdarah, kenapa? Timbul soalan. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa perjuangan ini tidak dihampar dengan permaidani merah atau permaidani hijau. Mana perjuangan mesti ada bila berlaku pertempuran, ada yang luka, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang macam-macam ada. Itu sebagai satu sunnatul hayah. Jadi kalau Nabi langsung tak kena belaka, habis bila Nabi tak ada nanti,
Sahabat-sahabat dah tak ada wahyu lagi, tak ada lagi wallahu ya'simuka minan nas, apa yang kita nak buat? Maka Nabi ajar supaya kita tenang, lawan tetap lawan, bergantung kita dengan Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan Allah, mana itu sebagai satu langkah keselamatan dari sudut pegangan dan juga dari sudut tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan makna bila Allah jaga kat, tak ada lah, tak kena apa. Itu kita jangan salah faham, jangan tafsir sendiri maksud Allah jaga. Baiklah. Wa yukhawwifunaka. Tengok. Sebelum tu dalam ayat ni Allah kata apa? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Puak-puak kafir mari nak terjemah dulu. Dan mereka menakut kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang mereka sembah yang lain dari Allah. Dia mari nak menakut-nakutkan Nabi. Dia kata apa dia? Yukhawwifuka musyriku qaumik. Muhammad, mu ni kalau lawan berhala kita, nanti kamu kesialan, kamu kena tu, kena ni, macam-macam kena. Main juga buat kafir ni. Main tak? Kita ni macam tu juga hari ni. Sebahagian daripada ajaran yang pelik-pelik ni menggunakan teknik yang sama diguna oleh puak-puak musyrikin Arab zaman tu. Anda ingat lagi waktu kita muda-muda lagi lah. Nak kata tua pula ni pun berasa muda lagi. Satu kumpulan ajaran ni yang digezet fatwakan sebagai ajaran sesat di Malaysia. Dia kata kalau kamu lawan guru, kamu akan mati. Kebetulannya salah seorang daripada ustaz dia yang insaf, yang sedar, keluar daripada kumpulan ini. Tak lama mati sungguh. Tengok. Tengok. Lawan kena. Jadi sekarang ni pun ajaran yang pelik-pelik ni, yang berpaksi kepada kedukunan, kebomohan, duk main dewa-dewa ni, dia akan buat gini lah. Mu kalau keluar daripada kelompok kami, kamu akan dibinasakan. Mu kena macam, dia main sihir. Memang kena sakit sungguh. Ingat malik. Jadi puak-puak kafir mari menakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari nak menakut-nakutkan Nabi, macam-macam ugutan dia buat, tapi ingat jangan lupa alaisallahu bikafin abdah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dalam surah Al-Anfal ayat 64 Allah kata, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi hasbukallah. Cukup Allah jaga kamu. Dan juga orang-orang yang beriman, pengikut-pengikutmu. Ayat ini jelas Tuhan jaga. Dalam suratul Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Ayat yang selalu kita baca, ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini ayat 1000 dinar ni. Ayat ni ayat digantung. Kalau ayat ni dihayati, banyak perkara dalam hidup kita ni tenang. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan cukupkan kita. Tapi apa boleh buat, tawakal kita ni dia panggil ada tawakal, bukan tak ada. Tapi on off tu lah. Kadang-kadang rasa tawakal tinggi, kadang-kadang tawakal rendah. Sukalah kita kena usaha lah biar tawakal kita ni sentiasa meningkat naik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ujung ayat yang sama. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ingatlah sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi tutup lorong hidayah bagi dia, tertutuplah jalan dia. Na'udzubillah.
Na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, munasabah ayat ini Allah Ta'ala dah hurai panjang dalam ayat-ayat yang lepas, al-wa'id wal-wa'd. Janji baik kepada orang yang beriman, janji seksa kepada orang yang derhaka, at-tarhib, menakut-nakutkan orang-orang yang derhaka, wat-targhib, menggalakkan orang-orang yang taat. Khatamal kalam bi khatimatin hiyal faslul haqq. Allah Ta'ala akhiri perbincangan kita ni dengan satu ucapan dengan satu ayat yang menunjukkan bahawa yang benar itu hanyalah daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka ayat ini Tuhan kata apa? Wa man yudlilillah fama lahu min had. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia daripada menerima kebenaran, dia duduk dalam kesesatan, maka orang itu tak ada lagi siapa yang boleh membuka lorong keimanan kepada dia, wal iyazubillah. Maka yang kita nak hari ini, kita nak apa dia? Kita nak supaya sentiasa kita berada di atas jalan yang baik. Jadi berusahalah kita. Berdoa sentiasa, ya muqallibal qulub, sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita baca Al-Fatihah tu sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, kita minta dengan hati kita, ya Allah tunjuk aku jalan yang benar, jalan yang engkau redai. Jangan lalu begitu je dalam solat, habis Fatihah amin tak tahu apa. La, kita kena kuat. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang ke-37. Wa man yahdillahu fama lahu min mudhill. Alaysa Allahu bi'azizin zintiqab. Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan sebab pilihannya yang benar, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri pilihan hidayah, kita pilih jalan yang benar, tak ada siapa boleh pesongkan kita. Syaitan pun tak boleh kacau kita, manusia pembawa ajar sesat tak boleh kacau kita. Kita duduk di atas landasan hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa kepada golongan yang bersalah? Kita jawab bala. Jadi kalau kata alaisa tu kena jawab, jangan kata ya. Kalau ya jadi bukan, tak ada sungguh. Kena kata bala. Bahkan betul lah tu. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas puak kafir, dan Allah Ta'ala berkuasa penuh ke atas hamba-hambanya, maka dia boleh ambil tindakan ke atas siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang tidak baik, orang yang derhaka, Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas mereka. Baiklah, kita pergi kepada satu episod baru, iaitu bagaimana kepahaman kafir yang salah. Dia ambil separuh je, percaya separuh, tak percaya banyak lagi yang dia tak percaya, ataupun campur-campur kepercayaan. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia juga percaya dewa-dewa lain juga berkuasa. Tuhan juga ada anak. Macam-macam kepercayaan, kebingungan yang berlaku kepada orang yang tidak beriman. Tengok ayat 38. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan demi sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dengan bumi? Kawan, member, siapa cipta langit dengan bumi? Siapa? Dia tak kata berhala ni. Dia pun tahu berhala, berkelip mata pun tidak. Apa mau buat langit dengan bumi? Maka mereka akan jawab, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sesudah tentu mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Jadi ini masalah kita ni.
Kan? Kalau wala in sa'altal musyrikina ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah tanya Nabi, kalau pergi tanya puak kafir itu, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa cipta langit dan bumi? Mereka akan kata Allah yang menciptakan. Habis. Kalau kamu Allah tahu Allah menciptakan, kenapa kamu sembah benda lain? Ini masalah, dia panggil masalah kefahaman, masalah kecelaruan dalam minda puak-puak kafir. Jadi bila kita dapat tangkap dia kata Allah, kita kena attack masuk. Kalau Allah yang mencipta, kenapa kamu sembah benda lain? Tengok ayat ni. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah kepada mereka, kamu tahu ada Allah yang menciptakan. Kalau demikian, bagaimana pikiran kamu tentang yang kamu sembah selain Allah itu? Benda yang kamu sembah selain Allah itu, apa faedah dia? Allah Ta'ala berkuasa. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah hendak menimpakan daku dengan suatu bahaya, dapatkah mereka puak-puak hak muduk sembah tu, berhala-berhala, dewa-dewa, tok-tok wali yang sudah mati tu, ni bagi setengah orang Islam yang percaya benda ni, kan, dapat mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu? Boleh? Tak boleh. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Allah nak bagi rahmat, dapatkah mereka tahan rahmat? Tak mungkin. Maka Allah ajar kepada kita, qul hasbiyallah. Katakanlah lagi, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Jadi kalau betul-betul mu yakin, kamu sudah percaya, jangan pergi ke lain. Mari kita pergi pada tafsir ayat ni, ayat 38 ni. Jadi bila tanya puak kafir, dia kata Allah. Bila kamu tahu Allah, kenapa kamu pergi minta benda lain? Jadi ini dia panggil uslub jidal. Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin. Cakap balik pada puak kafir yang mengaku Allah yang menciptakan langit dengan bumi. Jadi kalau ada Allah Ta'ala nak kena mentimpakan mudarat atas aku, berhala mu boleh bantu? Dewa-dewa boleh bantu? Tak boleh. Atau kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada aku, mereka boleh sekat? Juga tak boleh. Jadi bila ini panggil uslub jadal, bila dia mengaku satu poin, kita tekan di poin itu. Mengatakan ada Allah, tapi kenapa tak? Kita sama juga, kita sekarang orang beriman. Tapi orang kafir ni bila tanya dia, kenapa semua berhala? Dia kata, berhala ni bukannya penguasa, tapi wasitah. Orang tengah di antara kita dengan Tuhan. Ini yang kita kata bahaya ni. Duk main orang tengah ni. Orang tengah ni. Kita dengan Allah tak payah orang tengah. Minta terus pada Allah Azza wa Jalla saja. Duk main orang tengah pula. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, hasbiyallah, cukuplah, yakfinillahu wahdahu min kulli syai. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Fa ana ufawwidu ilaihi jami'a umuri, aku serahkan segala urusan aku ni kepada Allah dan aku bertawakal kepada Allah. Bila cakap macam ni, jangan buat macam orang tak khabar, orang tak sedar. Kalau gitu tak payahlah kita rumah kita kunci, pakai gerai, pakai pintu-pintu. Itu dia panggil usaha ikhtiar lain. Macam kita nak makan nasi juga, aku bertawakal kepada Allah, Tuhan nak bagi kenyang-kenyang. Jawabnya mati kering lah awak. Gilah masak nasi. Itu dia panggil usaha ikhtiar. Kita kena buat. Tapi pergantungan hati tu pada Allah Azza wa Jalla. Bukan makna bila kita kunci pintu,
Wah, ada pintu besi lagi rumah kita. Oh, ni tak tawakal. Tawakal. Tapi usaha ikhtiar tu kena ada. Usaha ikhtiar tu kena ada. Baik. Ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai kaumku, ini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kata kepada puak-puak Quraisy zaman dia. Quran ni sampai kita hari ni lah. Wahai kaumku yang masih berdegil dalam kekufurannya, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Islam yang aku sampaikan ini. Lawan. Buatlah perancangan, buatlah strategi. Ini ayat cabar ni, cabar. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya, kemudian kamu akan mengetahui kelak. Ini dia panggil ayat ni ayat cabar. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi kepada Nabi hujah-hujah, cara berdebat, cara bermujadalah dengan puak-puak kafir, cara nak bercakap, nak attack dia orang, akhir sekali ginilah. Kamu kerah kepala juga, tak mau dengar kata juga, tak mau ikut juga. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi musyrikin, ya qaum i'malu ala tariqatikum wa manhajikum wa halatikum. Buatlah apa yang kamu nak, ikutlah apa yang kamu faham. Aku inni amil, aku buat apa yang aku mengikut wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat ini orang panggil selepas kita menggunakan sebarang jalan untuk berdakwah, tak ada juga jalan, kita kata kita serah ke Tuhan lah, mu ikut mu, aku ikut akulah, gitu. Sebagaimana dalam surah Hud, tanda belajar surah Hud ayat 121 122, wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun. Sama ya. Kata pada orang tak beriman, buatlah, aku buat kerja aku. Wantaziru inna muntazirun. Mu tunggu, aku juga menunggu hari penentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini ada ayat surah Hud ayat 121 122. Fasawfa ta'malun, tengok ayat. Ayat 39, fasawfa ta'malun, kamu akan tahu hujung jatuh, apa akan terjadi pada kamu, mu akan jumpalah lepas pada ini. Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kamu akan tahu siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakan itu, serta akan ditimpakan kepadanya azab seksa yang berkekalan. Kamu akan tahu, mu akan reti, kita akan jumpa hari yang dijanjikan itu. Dampol atas dunia ni buatlah, happy lah, boleh je. Tak nak buat tuduhan orang, nak buat kata-kata macam-macam ke orang, silakan. Tapi kita akan jumpa satu hari yang terdedah segala rahsia. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat terakhir, ayat 41. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya.
Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beramal menurutnya, maka faedahnya terpulang pada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat tidak berpandu kepadanya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri, dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai keadaan dan bawaan mereka. Allah, sesalah masalah. Allah Ta'ala bagi kata putus di sini, kan? Quran sudah ada, keterangan sudah sampai, maklumat lengkap cukup. Faman ihtada, siapa ikut petunjuk, bahagialah dirinya. Wa man dhalla, siapa sesat, atas kepalanya lah kesesatan itu. Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini lebih kepada menenangkan Nabi SAW dan menenangkan kita para pendakwah. Setelah kita beri menyatakan kebenaran, menyatakan yang hak, orang tolak juga, orang reject juga, orang buat fitnah juga, kita kata tak apalah, masing-masing lah dah kita dapat hidayah. Kamu tak mau terima, ikutlah. Wa ma anta alaihim biwakil. Allah kata apa? Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai. Bukan wakil yang menguasai keadaan dan bawaan mereka. Mana kita tak boleh, bukan wakil, bukan kita boleh kontrol orang, kita boleh menyampaikan kepada orang. Dalam dakwah kita ni macam inilah para jemaah sekalian. Kita dengan pelajar-pelajar kita ni tak boleh nak kontrol. Kita nyatakan yang hak, nyatakan yang benar, nyatakan yang sunnah, yang tak sunnah. Waktu tanya pelaksanaan, lain macam pula dia. Dia tak faham-faham juga. Itulah suasana yang berlaku. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah ayat perbincangan ayat kita dari 36 sampai 41. Sekarang ni kita berpindah ke mencari faedah. Faedah yang pertama, anak ikut susunan dalam kitab ni lah, kan? Tak ikut susunan ayat. Baik, alhamdulillah, susunan ayat pun sama juga. Ayat yang 36, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba yang bertakwa? Jawab, bala. Kalau dia tanya, ayat berbentuk soalan, jangan jawab ya. Alaisallah, bukankah Allah? Ya. Mana boleh jadi bukan? Ini uslub Arabi. Kalau jenis alaisa, kita kena jawab bala. Macam surah Watin, kan? Apa yang akhir ayat surah Tin tu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita kata bala. Kita jawab bala. Alaisallahu bikafin abdu, bala. Allah Ta'ala yang mengawal hambanya. Baik, apa yang kita nak kutip faedah di sini? Bahawa man qama bihuquqillahi alaih, sesiapa yang menjaga hak-hak Allah Ta'ala ke atas kita, maka Allah Ta'ala jamin untuk jaga kemaslahatan untuk dunia dan akhirat dia. Ingat molek, mana bila kita menunaikan hak Allah yang pertama, hakul ibad, hak kita, hak Allah Ta'ala ke atas kita, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Kita wajib menyembah Allah, mengabdikan kepada Allah, jangan syirik sekali-kali. Itu hak Allah ke atas kita. Jadi bila kita tunai hak Allah, hak kita ke atas Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri kebaikan, takafal, menjamin kebahagiaan, kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi siapa nak Allah Ta'ala jaga dia, maka jagalah hak Allah. Sebagaimana hadis yang panjang tentang nasihat Nabi kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam ihfazillah yahfaz. Hai anak, mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Kana ba'du salaf yaduru 'ala al-majalis. Sebahagian daripada ulama salaf ni dia berjalan pergi ke majlis-majlis ilmu tempat orang ramai. Dalam kitab ni tak sebut apa nama
salaf ini, yang penting ulama salafus salih. Wa yaqul, dia kata apa? Tulis tuan-tuan. Man ahabba an yaduma lahul afiyah falyattaqillaha azza wa jalla. Siapa dia suka Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia afiah, keselamatan, kesejahteraan, hendaklah dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Menarik kata-kata ini. Nak suruh Allah Ta'ala jaga kita, kita bertakwa. Baik, itu satu. Masih dalam faedah yang pertama lagi. Dalam ayat yang sama, al-hassu ala tahqiqil ubudiyati lillah. Kita mesti tahqiq, melaksanakan perhambaan kita semata-mata kepada Allah. Ketika itu barulah Allah Ta'ala akan jaga kita. Mengabdikan diri kepada Allah. Maka bila Allah Ta'ala jamin nak jaga kita, kalau orang kafir mari, penjahat-penjahat mari nak kacau kita, mu ni kalau ajar orang Quran dengan sunnah, kamu akan diapa-apakan, pedulikan. Alaihissallahu bikafin abdah. Allah Ta'ala jaga kita. Kena berani lah. Jadi satu lagi, Allah Ta'ala, lillahi ta'ala al-abdi ubudiyatud darra. Allah Ta'ala letak kepada kita ni perhambaan, kewajipan dalam dua dimensi. Satu dimensi, perhambaan yang kita suka, kita kena buat. Satu lagi, tak suka, kena juga laksanakan. Kita tak suka, tak, kita nak benda tu benda, tapi benda ni tak boleh, syariat kata haram, tinggal. Maknanya berubudiyah kita tu jangan pilih-pilih. Dalam suka ke tak suka ke, mesti kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua, ayat yang sama lagi. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Tak ada siapa boleh beri petunjuk dah, dia sesatlah dia. Ayat ini, an hadhihi dalail, dalil-dalil, keterangan-keterangan, bukti-bukti tidak memberi manfaat kepada mana-mana manusia kecuali manusia yang Allah Ta'ala buka pintu hatinya untuk menerima hidayah, petunjuk dan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi tanggungjawab kita lah para jemaah sentiasa minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Waktu kita baca Al-Fatihah tu biar terasa dalam hati. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku jalan yang benar. Jangan, Fatihah ni bukan buat jampi je. Fatihah ni permohonan untuk kita minta jalan yang benar. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tak minta, nanya. Ayat ini juga menolak pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengatakan innal insan mustaqillun bi'amali. Manusia ni amalan dia hak dia saja. Dia boleh hidayah ke, dia sesat ke, tidak ada hubungan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dengan perbuatan Allah. Itu pahaman sesat nama dia. Bagi kita Ahlus Sunnah ni, semua yang kita buat ni dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi masyiatullah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala tu dua, iradah kauniyah, iradah syariah yang telah kita bincang-bincangkan dulu. Baik, dua. Yang ketiga, ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya puak kafir siapa jadi langit dan bumi, dia kata Allah. Jadi ramai di kalangan ulama tafsir menghuraikan, mengatakan anna haula'il musyrikin, puak-puak kafir itu muqirruna, dalam hati dia sebenarnya dia yakin ada Tuhan yang berkuasa menciptakan alam ini. Maknanya dia panggil iqrar rububiyah. Tapi kalau dia mengaku saja Tuhan ada, alam ni Tuhan buat, tetapi dia tidak masuk Islam, dia tidak mengakui tauhid uluhiyah Allah Azza wa Jalla, maka pengakuan itu belum cukup untuk menyelamatkan dia di akhirat. Di kita hari ini pun, kalau kita tahu je ada Tuhan, tapi kita tidak bertuhankan kepada Allah, tidak ikut perintah Allah,
tidak ikhlaskan ibadat kepada Allah, tidak murnikan tauhid kepada Allah, kita juga tidak selamat. Ana suka rujuk kepada kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Nama dia Mestika Hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba ambil kitab Mestika Hadis jilid yang pertama. Dalam bab kewajipan menjaga Islam, dalam tu dia senarai perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman dan keimanan. Cukup berbahaya tuan-tuan. Perkara ini boleh membatalkan Islam dan iman. Kita main-main ya, buah-buah ya. Tapi rupanya kena mengucap semula. Mengucap semula. Contohlah dia kata, orang ni makan, sudah makan dia pun jilat jari dia. Bekas-bekas makan dia. Macam kucing awak ni, apa ni? Kotor, jijik Sedangkan orang ni kata aku jilat ni sebab Nabi suruh. Ada dalam sunnah. Apa sunnah-sunnah? Orang ni kena mengucap semula. Nampak simple kan? Lagu mana kalau kita tengok geng-geng liberal puak-puak yang duk mempertikaikan syarat Islam ini. Allahu Akbar. Bimbang kita tuan-tuan. Semalam ini 2 hari ni kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah. Masalah 3 beradik anak orang India tu sudah masuk Islam dengan keizinan, dijaga oleh ustazah dia sebab mak ayah dia dah tinggalkan mereka. Tapi bila puak-puak kafir ni bersatu pergi dakwa di mahkamah, menang. Hakim-hakim mahkamah pun orang Islam juga, tapi apa boleh buat? Tidak ada, yalah, itu undang-undang yang ada, undang-undang sekular yang ada ni tidak memihak kepada Islam. Jadi kita haraplah pihak pemerintah celik-celik matalah sebelum nasi menjadi bubur, sebelum undang-undang kita ni tak ada apa lagi kepentingan Islam yang boleh dijaga. Jadi berusahalah, pindahlah ke mana-mana perlembagaan pun, RUU yang boleh pindah supaya jaminan kepada umat Islam itu selamat lebih kuat. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada yang keempat. Inna anzalna 'alaikal kitab. Inna anzalna 'alaikal kitab. Ayat 41. Kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad sallallahu kitab suci Al-Quran yang mengatakan kebenaran. Bayan, ayat ini menyatakan Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Allah Ta'ala turunnya dari langit, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Maka kita kena ingatlah, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, inna anzalna 'alaikal kitab linnas ay limaslahatin nas. Quran ni semata-mata untuk maslahat kita makhluk Allah Azza wa Jalla. Bukan turun Quran nak menyusahkan kita, Quran ni untuk kemaslahatan kita. Ni ada orang takut dengan Quran itu. Duk ikut Quran mana boleh? Mana boleh? Waktu masuk dalam kubur nak jawab pula, malaikat tanya apa kitab kamu? Quran. Macam mana nak jawab kalau atas dunia awak tak peduli, atas dunia awak tak percaya dengan dia? Jadi ayat ini, aku turunkan Quran itu linnas, umum, untuk maslahat manusia, dan umum risalah kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia sampai hari kiamat. Kalau untuk Quraisy saja Tuhan kata apa? Inna anzalna 'alaikal kitaba liqaumika Quraisy. Tuhan kata linnas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang panjang, Nabi kata bu'istu ilan nasi kaffah. Aku dibangkitkan untuk menyampaikan ilmu Islam ini kepada manusia seluruhnya. Tak kira orang putih ke, orang hitam, kelabu ke, merah ke, negro ke, Afrika ke, orang apa sajalah, Arab ke. Yang penting asal ke dia tu nas lah dia. Allahu Akbar. Yang terakhir, tengok ayat kita yang terakhir, kan?
faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Siapa dia dapat petunjuk, dia memilih jalan petunjuk untuk kebaikan diri dia. Siapa pilih jalan salah, sesatlah dia. Tanda pelajar, ayat ini ar-raddu 'alal jabariyah, satu kumpulan sesat yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah ni, nama dia kumpulan Jabariyah. Jabariyah ni manusia ni macam robot, majbur macam robot, tak ada pilihan. Remote control, pecek jadi. Dia kata manusia ni mujbarun ala amalihi, dia tak ada pilihan. Wa wajhu zalik, sebab Tuhan kata sesat, petunjuk yang sesat tu li nafsi. Jadi mu sendiri, maknanya Jabariyah kata kita sendiri. Maka ini dipanggil menyalahi akidah Ahlussunnah yang mengatakan semua benda itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, tapi manusia ni ada pilihan, ada akal, ada otak yang boleh berfikir. Yang terakhir sebagai penutup, wa ma anta 'alaihim biwakil. Allah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjamu hanya menyampaikan, kamu bukan penjaga kepada mereka. Kita para pendakwah yang menyambut tugas Nabi, menyampaikan, kita bukan menjaga mereka, kita tak mampu. Maka an-da'il muballigh li syariatillah, pendakwah-pendakwah sampaikanlah kepada masyarakat, nyatakan yang benar. Orang yang tak terima, kita ada lepas tanggungjawab. Jadi kalau kita tak jalankan tugas, macam mana nak buat? Sekarang ni pula manusia ni dia main sistem siapa ramai dia betul. Beratlah lagu tu. Siapa ramai dia betul. Tengok ustaz ni tak ramai dia mengajar. Lah, dia tu kalau dia live ribu-ribu, jadi dia lah betul. Lah. Tuan-tuan kena jangan lupa sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ramai pengikut Abu Jahal dengan pengikut Nabi? Mana ramai? Ramai Abu Jahal. Dah, Abu Jahal betul? Tak mungkin. Jadi bukan semua orang yang ramai itu betul, bukan semua yang sikit itu salah. Jadi kita kena tengok yang betulnya, apa yang mengikut sunnah, yang mengikut ajaran Allah, mengikut sunnah Nabi SAW betul, walaupun mereka tak ramai. Yang mengarut, yang tak ikut ajaran, yang duk reka-reka ibadat, maka walaupun dia ramai, mendapat follower yang begitu hebat, kita mengatakan tidak syarat betul itu ramai. Tetapi kita naklah yang betul, orang ikut yang betul itu ramai, sebab kita nak menyelamatkan kita dan mereka daripada azab Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula ayat 42. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.